Saya pun tengoklah Insta famous ni. Nama sangat baik, binti pun sangat baik. Orang Islam, Melayu Islam kita, Insta famous dia kata. Lepas tu dia kata, Ustazah, untuk pengetahuan Ustazah, Insta famous ni di antara anak-anak yang dibela. Mereka ni ada ramai yang bela mereka. Orang-orang kaya, jutawan, billionaire, orang-orang ada kedudukan. Lepas tu bila saya buka kan Insta famous ni, tuan-puan sekalian, buka seksi yang teramat dengan pakai bikini, dengan seksi, dengan tunjuk semua, dengan astagfirullahalazim. Saya kata orang Melayu Islam ke? Ya. Lepas tu dia ada grup dia yang ramai yang semua seksi-seksi macam tu. Orang Melayu kita bikini dengan, yelah tuan-puan sekalian, sangat seksi lah body tu. Tak ada filter-filter, tak ada macam tunjuk sikit-sikit ke apa ke. Astagfirullahalazim, saya kata A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baiklah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Nabi SAW bersabda. Diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah SAW telah bersabda. Sesungguhnya setelah kewafatanku nanti. Nabi kata, Nabi bersabda, sesungguhnya setelah kewafatanku nanti akan wujud sikap mementingkan diri. Nabi kata selepas kewafatanku nanti, macam doa yang kita baca tadi tuan-puan sekalian. Nabi kata setelah kewafatanku nanti akan wujud sikap mementingkan diri, iaitu kamu pentingkan keluarga, kawan-kawan, harta, negara dan dan pemerintahan kamu. Memang benar-benar berlaku. Nabi kata suatu hari nanti akan ada sikap mementingkan diri. Lepas tu adalah ni syarah daripada ulama. Antaranya adalah pentingkan diri, keluarga, harta. Pentingkan, yang penting jaga suami dia, penting jaga anak je. Bahkan bagi pemimpin pula, penting sangat jaga kedudukan. Penting sangat jaga kuasa. Penting sangat jaga pengaruh. Penting sangat jawatan tersebut. Sangat mementingkan. Bukan fikir walaupun mulut cakap untuk rakyat, mulut cakap untuk ummah, mulut cakap untuk agama, untuk bangsa. Tetapi hakikatnya mementingkan keperluan diri sendiri. Pentingkan apa yang nak ditinggalkan kepada anak-anak dalam bentuk harta dan sebagainya. Dan ini Nabi dah sebut, suatu hari nanti. Setelah aku wafat, wujud sikap mementingkan diri. Terhadap keluarga kamu, kawan-kawan, harta, kedudukan, pemerintahan kamu. Dan akan wujud juga perkara-perkara yang kamu ingkarkan. Wujud perkara yang kamu ingkarkan, yakni tegur dan tidak bersetuju dengannya kerana ia bercanggah dengan Islam. Walaupun akan wujud perkara yang kamu ingkarkan, walaupun perkara itu perintah Allah tapi kamu ingkar, walaupun itu adalah kehendak Allah tapi kamu ingkar. Mereka yakni para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, maka apakah yang Tuhan suruh kami lakukan ketika itu? Subhanallah tuan-puan sekalian, sahabat-sahabat. Ada lebih kurang 3.5 dengan 1.5 jadi berapa? 5K. Lebih kurang 5K di hadapan saya ini, tuan-puan dimati Allah sekalian. Sahabat-sahabat, inilah zamannya yang mana Nabi gambarkan situasi ini berlaku pada hari ini. Masya Allah. Dan saya nak sebutkan detail sikit lepas ni berkenaan dengan bagaimana pemerintahan negara kita. Bukan saya nak komen pemerintah ya. Ustazah ni kan nak kejap nampak sokong, kejap nampak bangkang. Tapi nanti kita muhasabah sikit. Dan soalan sahabat ini mewakili kita. Apa sahabat bertanya? Ya Rasulullah, apakah yang Tuhan suruh kami lakukan ketika itu? Bila sampai saat yang kamu ceritakan, suatu hari nanti setelah kewafatanku, kamu akan mementingkan diri kamu sendiri. Kedua, Nabi kata kamu akan engkar. Kamu akan engkar. Kamu menjadi seorang yang engkar kepada agama ini. Lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukan Rasulullah kata perkara-perkara yang kamu ingkirkan, betul lah. Wahai Rasulullah, maka apakah yang Tuhan suruh kami lakukan ketika itu? Baginda lalu menjawab, ini pesanan Nabi. Kamu semua menunaikan hak yang wajib ke atas kamu terhadap pemerintah, iaitu taat dan patuh pada perkara yang baik. Dan tidak menentang mereka dengan senjata. Okey. Di samping itu, kamu memohon kepada Allah apa yang telah dijanjikannya untuk kamu daripada kejahatan mereka. Dan jadikan mereka soleh. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bayangan daripada hadis ini Nabi dah sebut. Kan? Akan wujud yang pertama, selepas kewafatanku nanti, wujud sikap mementingkan diri. Pertama. Yang kedua, akan wujud juga perkara yang kamu ingkarkan. Yang ni kamu tegur dan kamu tidak bersetuju dengannya kerana ia bercanggah dengan Islam. Masya Allah. Minta maaf, saya betulkan. Bila baca syarah ni, tuan-puan sekalian, maksudnya
ada perkara yang kamu tidak bersetuju. Ada perkara yang kamu engkarkan kerana perkara itu bercanggah dengan Islam. Ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pemerintah. Dalam hadis ini ataupun dalam syarah ini digambarkan, ia lebih fokus kepada apa yang kita tidak setuju dan apa yang kita engkarkan kepada pemerintah. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Lalu ditanya oleh sahabat, apa yang perlu kami buat bila kami berada di situasi tersebut? Yang mana para pemimpin mementingkan diri, rakyat juga mementingkan diri. Yang mana situasi masing-masing buat sesuatu, mulut saja kata mungkin untuk rakyat, mungkin untuk ummah, mungkin untuk agama, bangsa, negara dan sebagainya. Tapi hakikatnya mereka mementingkan diri. Dan Rasulullah kata, akan wujud perkara-perkara yang kamu tidak setuju. Kerana perkara itu bercanggah dengan Islam. Sahabat bertanya, apa yang kami perlu buat ya Rasulullah? Ini tuan-tuan sekalian, Rasulullah suruh buat apa? Kamu semua perlu tunaikan hak yang wajib ke atas pemerintah. Kamu kena taat. Kamu kena taat, iaitu taat dan patuh dan perkara yang baik. Perkara yang baik saja kamu taat. Yang tak baik, kamu jangan taat. Kamu taat kepada pemerintah selagi mana perkara itu baik. Pemerintah buat traffic light. Okey, benda tu baik. Pemerintah suruh bayar zakat, itu baik. Perminta suruh bayar cukai, itu baik. Walaupun kadang-kadang kita rasakan cukai itu macam, rasa macam tak mampu, berlebihan, bayar zakat. Okey, kita boleh potong, itu cerita ni lah. Selagi mana pemerintah itu baik, maka taati, Nabi kata. Dan tidak menentang mereka dengan senjata, sekiranya kamu ingkar dengan mereka. Walaupun mereka tu dah jelas melakukan keburukan, jangan tentang pemerintah kamu dengan senjata. Bukan itu caranya. Di samping itu, Nabi kata, kamu memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Apa yang telah dijanjikan untuk kamu, seperti kamu berdoa kepada Allah daripada kejahatan pemerintah ini dan menjadikan pemerintah itu soleh. Menjadikan pemerintah itu soleh. Tuan-tuan dimati Allah sekalian. Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya rasa macam yelah benda ni dah lama saya tahu. Benda ni dah lama sampai pada saya. Perkara-perkara seperti ini tuan-puan sekalian, bukannya saya dengar daripada, mungkinlah ada orang kata, mungkin orang fitnah ustazah, mungkin tak betul dan sebagainya. Masya Allah. Kadang-kadang pengakuan itu daripada ampunya diri. Yang buat pengakuan direct dengan saya, pengakuan dengan kawan baik saya dan sebagainya. Tuan-puan sekalian. Ujian wanita, subhanallah, fitnah wanita, fitnah yang paling dahsyat yang ditinggalkan, yang mana Nabi sebut sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih berat melainkan fitnah wanita yang aku tinggalkan kepada kamu wahai lelaki. Dan fitnah wanita ini bukan semata-mata salah wanita, maksudnya Rasulullah ingatkan kepada para lelaki. Fitnah kalau mungkin lelaki boleh tepis, fitnah jawatan, ujian yang datang daripada jawatan, daripada sekian, ujian ni boleh settle, ujian ni boleh settle, boleh tepi-tepi saja. Tetapi berhati-hati dengan ujian yang datang daripada wanita. Sama ada asbab wanita ataupun diri kamu sendiri tak boleh kawal kepada wanita. Tuan-puan dan mati Allah sekalian, kita tahu dunia pelacuran. Saya bukan nak sebut pun sebenarnya malu nak sebut pelacuran. Ataupun ada perkataan yang lebih baik. Tak apa ya saya sebut pelacuran. Dunia pelacuran ini dia ada banyak kelas. Daripada kelas bawah, pertengahan, kelas atasan, kelas VIP dan sebagainya. Kalau bagi kelas-kelas atasan, ni saya bukan nak tuduh siapa-siapa ya, tuan-puan sekalian. Bagi kelas atasan, kan, pelacur yang kelas atasan ni, bayaran dia sampai puluh ribu untuk satu malam, contoh ya. Bahkan untuk sentuh saja. Contoh ya, sentuh peha 10,000. Sentuh bahagian lain, naik lagi harga. Sentuh sekian-sekian, package semua sekian-sekian. Na'udzubillah min zalik. Setengah tu bila buat pengakuan, mereka dah insaf, dah berubah, dah bertaubat. Memanglah cantik, seksi dan sebagainya. Ada yang pakai niqab, ada yang dah pakai tutup semua. Tetapi dunia mereka dulu terjebak ketika belajar di universiti. Terjebak sekian-sekian, dicari oleh ejen-ejen ni. Mana yang berwajah cantik, indah cantik sungguh-sungguh tuan-puan sekalian. Macam kalau kita kata, ish macam bidadari. Cantik yang tak pernah kita lihat, bukan macam orang Melayu kita. Tetapi mereka ini rupanya diperhatikan oleh ejen-ejen yang membekalkan pelacuran bagi kelas atasan. Sama ada kelas atasan, kelas pertengahan, kelas bawahan. Ujian yang datangnya dalam bentuk zina ini memang wujud dalam masyarakat kita.
Saya tuan-puan sekalian kan, memanglah macam mana bila kita dah sampai peringkat yang mana kita berada di satu kedudukan ialah public figure kan. Maklumat-maklumat seperti ini pergi mana-mana, berhubung kadang tu dengan orang besar-besar, dengan gini orang yang ada maklumat, ada pengaruh. Kadang tu saya macam dah letih nak dengar. Ustazah tahu tak? Tak apa. Ustazah sebenarnya gini-gini, ustazah gini. Akhirnya tuan-puan sekalian, sampai kepada kita perkara yang kita tak setuju, kita engkar. Kita rasa macam, adakah begini para pemimpin kita? Adakah begini di kalangan, subhanallah, bukan pemimpin saja. Pemimpin ni banyak peringkat ya. Bawah, tengah, atas dan sebagainya. Kalaulah begini pemimpin kita, bagaimana rakyat? Bagaimana pemimpin-pemimpin kita nak nekat sungguh nak cegah kemungkaran? Memang ada yang betul-betul terjaga. Soleh, beriman, bertakwa, memang ada tuan-puan sekalian. Tetapi apabila tidaklah sekuat kumpulan yang melakukan maksiat, tuan-puan sekalian. Bayangkan macam ni lah. Semalam ada orang sampaikan lagi pada saya. Dia kata, ustazah, cuba tengok Insta famous ni. Saya pun tengoklah Insta famous ni. Nama sangat baik, binti pun sangat baik. Orang Islam, Melayu Islam kita. Insta famous dia kata. Lepas tu dia kata, ustazah, untuk pengetahuan ustazah, Insta famous ni di antara anak-anak yang dibela. Mereka ni ada ramai yang bela mereka. Orang-orang kaya, jutawan, bilioner, orang-orang ada kedudukan. Lepas tu bila saya buka kan Insta famous ni, tuan-puan sekalian, kan nanti kata ustazah tuduh fitnah. Saya tak sebut ya nama siapa-siapa. Dan bukan kata siapa-siapa macam nak tarik balik. Tetapi tuan-puan sekalian, bila buka seksi yang teramat, dengan pakai bikini, dengan seksi, dengan tunjuk semua, dengan astagfirullahalazim. Saya kata orang Melayu Islam ke? Ya. Lepas tu dia ada grup dia yang ramai yang semua seksi-seksi macam tu. Orang Melayu kita bikini dengan, yelah tuan-puan sekalian, tersangat seksi lah body tu. Tak ada filter-filter, tak ada macam tunjuk sikit-sikit ke apa ke. Astagfirullahaladzim, saya kata banyaknya kerja. Lepas tu dia kata, ustazah sentuhlah juga. Saya kata, lepas tu orang ni orang biasa tau. Orang biasa je sebenarnya yang sampaikan pada saya. Dia kata, ustazah, sebenarnya ramai dah orang muda kita terpengaruh dengan Isa-Isa famous macam ni. Lepas tu dia tanya, ustazah, tak ada akta ke? Kan? Kerajaan kita tak boleh buat apa-apa ke? Kalau macam ni kan, teruk mempengaruhi orang muda pun pakai, dah start pakai seksi, tunjuk dada, tunjuk peha sampai atas ni, pakai bikini di khalayak ramai, dekat kolam renang. Astagfirullahaladzim. Kalau dulu kita rasa nak marah kalau non-Muslim pakai seksi. Kita kata ni negara kita, jangan tunjuk contoh. Kalau Mak Saleh pakai seksi tempat kita pun kita marah. Mari negara, hormatlah negara Islam ni. Kan? Mak Saleh gini. Tetapi sekarang rakyat Malaysia sendiri, agama Islam sendiri, tuan-puan sekalian, sebenarnya ada akta di bawah kesusilaan, kesopanan dan kesusilaan. Ada akta. Saya tak ingat lagi tu ada yang tulis dan share pada saya. Bukan tulis, dia snap. Akta yang mana larangan mempamerkan ataupun berkelakuan tidak sopan di khalayak ramai. Ada akta tu di bawah rukun negara yang kelima. Akta rukun negara kelima apa? Kesopanan dan kesusilaan. Ada akta dia, larangan menjolok mata, bukan jolok mata, larangan berkelakuan yang tidak sopan di khalayak ramai. Kan? Di khalayak ramai, yang mana jika disabit kesalahan, didenda 1,000 tak silap ataupun 6 bulan penjara. Bayangkan kalau negara kita kuat kuasakan, ni bukan undang-undang syariat, undang-undang di bawah rukun negara. Kalaulah dikuat kuasakan, tuan-puan sekalian, ada seorang dua je dipenjarakan, bukan lama, seminggu je contoh. Seminggu ke 2 minggu ke, tuan-puan sekalian, contoh kan. Masya Allah, saya rasa ia akan memberikan pengajaran. Kamu ni, walaupun kamu tu Insta famous ke, selebriti ke, artis ke, orang biasa ke, kamu terikat dengan undang-undang kerajaan Malaysia. Ini kita tak sentuh undang-undang agama Islam. Kan undang-undang mahkamah syariah. Ini undang-undang di bawah kerajaan Malaysia. Kamu Islam ke, kamu tak Islam ke, kamu Cina ke, kamu India ke, kamu agama apa pun, kamu terikat dengan undang-undang ni. Kalau kamu seksi sangat, kamu teruk sangat berpenampilan, sama ada di terbuka khalayak yang fizikal ni ataupun di media sosial, sampai orang tinggalkan komen-komen lucah, yang sangat lucah, maka kamu telah membuat satu suasana yang tidak aman, tidak baik bagi negara. Kalau kamu berhujah, ini hak saya, kebebasan saya, tuan-puan sekalian, kalaulah kita berhujah macam tu, bawa je lah kereta, tak payah, langgar je traffic light tu.
Alah, ini hak saya. Lagipun masa tu tak ada kereta kot. Kenapa nak ni? Hak saya lah. Kereta saya ikut saya nak buat macam mana? Tapi undang-undang jalan raya kita boleh ikut pula. Kan? Undang-undang suruh beratur boleh ikut pula. Kalau kita kata hak-hak saya, kami juga ada hak untuk diri kami dan anak-anak kami dibesarkan dalam suasana yang baik. Dan kalau hadis Nabi SAW, jika ada kelompok yang melakukan maksiat, kemungkaran lalu dibiarkan, bila Allah turunkan azab, Allah turunkan kemurkaan dan kemarahannya akan terkena kepada semua. Nabi kata semua akan dapat tempias. Kalau berlakulah runtuhan ke, kan tsunami ke apa-apalah, Allah boleh perintah kepada tenteranya, iaitu bumi ni. Allah boleh perintah angin, Allah boleh perintah bukit, Allah boleh perintah gunung, Allah boleh perintah laut, Allah boleh perintah semua itu makhluk Allah untuk timpakan kepada manusia kerana kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia akan ditimpakan kepada semua, bukannya kepada kelompok yang melakukan maksiat saja. Jadi tuan-puan ni mata Allah sekalian, saya tahu mungkin ada pihak-pihak yang memang tak senang dan tak suka bila saya sebutkan begini. Tapi saya percaya agensi agama kita adalah agensi yang bertanggungjawab. Kita ada JAKIM, kita ada Jabatan Agama Negeri, kita ada Majlis Mufti, kita ada Menteri Agama, kita ada banyak sebenarnya institusi agama. Subhanallah tuan-puan sekalian, yang mana insya-Allah mereka ada bahagian dakwah, mereka ada bahagian dakwah, mereka ada bahagian kaunseling, mereka ada staf yang pakar, yang berilmu, yang berkemahiran, yang insya-Allah mudah-mudahan ada keberanian. Kita tak boleh pandang ringan dah. Saya macam nak bising. Kalau orang kata, Ustazah ni tak habis-habis bising pasal ni, macam dia bagus sangat, macam dia suci sangat. Saya dah sebut semalam, insya-Allah mungkin saya akan tuliskan surat ataupun saya akan pergi ke agensi-agensi ni. Saya nak tanya, adakah tidak ada ruang untuk mereka panggil istighfar yang teruk, yang dahsyat sangat ni? Ini bukan hina orang buat maksiat, tapi saya kena faham. Sebab kita faham dalam diri mereka ada kebaikan. Dalam diri mereka, subhanallah, mesti ada sentuhan rasa berdosa besar sebab mereka Muslim. Tapi mungkin sebab surrounding mereka, semuanya macam tu. Kan? Dia orang berkawan, dia orang macam tu. Jadi apa salahnya? Kalau contohnya Jabatan Agama, wallahualam saya tak tahu agensi apa, hantar surat ke rumah mereka. Anda diminta untuk hadir ke sekian-sekian. Mereka pun datang. Mungkin datang pakai baju kurung elok, pakai selendang ke apa kan. Lepas tu diberi nasihat. Begini, diberi nasihat. Sekurang-kurangnya ada tindakan. Kalau dia buat lagi, itu dia tanggung. Subhanallah. Kita kena buat dah gerakan ni bukan untuk kepentingan kita, kepentingan anak cucu kita. Subhanallah. Dan sahabat saya kata, Ustazah, ramai remaja dah ikut. Pakai baju nampak perut. Dah ikut dah tunjuk-tunjuk dada dan sebagainya. Tunjuk bahagian belakang, tak ada apa-apa. Dah ikut, dah pakai ketat sebab dia pun jual legging. Legging ketat sangat, nampak semua. Astaghfirullahalazim. Jadi dikata ramai yang beli. Ramai yang dah pakai Ustazah. Sebab dia pun pakai dekat ramai, tunjuk bila pergi ni. Jadi remaja pun dah mula berani pakai. Na'udzubillahi min zalik. Tuan-puan sekalian, perjuangan kita bukan untuk diri kita anak. Kita tahu cucu kita macam mana besok. Zaman yang lebih mencabar. Jadi begini, bila berlaku begini, Nabi kata akan berlaku zaman yang mana kamu engkar, iaitu kamu tak bersetuju, kamu marah, maksud kamu engkar kayak ni, kamu tegur dan tidak bersetuju kerana ia bercanggah dengan Islam. Maksudnya bila melibatkan pemerintah. Tapi Nabi pesan, kamu semua kena tunaikan hak yang wajib ke atas kamu terhadap pemerintah. Mana pemerintah, iaitu taat dan patuh dan perkara yang baik. Kita tak boleh kata, apalah pemimpin hari ni, contoh ya, yang ini gini, aku dah tak nak bayar cukai. Contoh, aku tak nak bayar zakat. Aku tak nak ikut dah apa peraturan. Tak, Nabi pesan wajib taat pemerintah dalam perkara yang baik. Dan jangan, Nabi kata, dan jangan menentang mereka dengan senjata. Jangan buat perkara-perkara yang lain. Di samping itu, kamu memohon kepada Allah. Inilah senjata kita. Ad-du'a silahul mu'minin. Doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Ad-du'a silahul mu'minin. Di samping itu, kamu memohon kepada Allah. Apa yang telah dijanjikannya untuk kamu. Seperti berdoa kepada Allah. Memelihara kamu daripada kejahatan mereka. Dan menjadikan mereka soleh. Sebab itu kita kena doa, ya Allah, berilah hidayah kepada pemimpin kami. Berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami, ya Allah. Untuk melaksanakan perintahmu. Untuk menentang kemaksiatan. Doa tu tuan-puan sekalian. Kalau sama ni kan kita banyak doa apa? Ya Allah, berikanlah aku sihat, keluargaku, anak-anakku, suamiku, diriku, jadikanlah ini. Tolong tuan-puan sekalian, bila kita nampak perintah Nabi dalam hadis yang kita bacakan ini syarah alim ulama. Sebab ini hadis muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Maka kita seolahnya wajib memasukkan. Bukan wajib. Ustazah, mana dalil wajib? Mewajibkan dalam bahasa Melayu kita. Mewajibkan diri kita bila berdoa, mesti doa untuk para pemimpin juga. Kerana bila kita doakan untuk pemimpin,
insya-Allah dah terlepas tanggungjawab kita. Kita kan tak mampu, Ustazah tak mampulah nak pergi tegur orang depan mata, tak mampulah nak tegur ni. Ustazah geramnya ini tak mampu. Tapi doa, ya Allah berikanlah kekuatan kepada pemimpin kami. Berikanlah hidayah dan petunjuk kepada pemimpin kami, ya Allah. Mereka wakil kami dalam melaksanakan perintah-Mu, undang-undang-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Mereka ada kuasa, kami tidak ada kuasa, ya Allah. Mereka ada pengaruh, kami tidak ada pengaruh, ya Allah. Mereka ada undang-undang, kami tidak ada undang-undang, ya Allah. Kami rakyat biasa, ya Allah. Berikanlah hidayah dan kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah kesedaran, ya Allah, untuk melaksanakan perintah-Mu. Ya Allah, sejahterakanlah pemimpin kami, ya Allah. Berikanlah perlindungan kepada mereka, ya Allah. Berikanlah mereka keteguhan iman dan sebagainya. Bayangkan tanpa sekalian, kita doa-doa. Kalau besok Allah bertanya, apa yang kamu buat? Kan? Bila dihisap, apa yang kamu buat untuk agama kamu? Apa yang kamu buat dalam menjalankan tanggungjawab amar ma'ruf nahi munkar? Ya Allah, kami mengangkat tangan meminta daripada-Mu. Kami berdoa kepada-Mu, ya Allah. Kan bila Nabi sebut, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, kamu kena ubah dengan tangan kamu. Maksudnya kuasa. Bagi orang yang ada kuasa, memang kena guna kuasa. Tak guna kuasa, berdosa. Bagi orang yang ada kuasa, tuan-puan sekalian, dia kena guna kuasa dia. Fa'ilam yastati', kalau kamu tidak mampu, kita orang rakyat biasa tak ada kuasa. Kita tak ada kad kuasa boleh tangkap orang sesuka hati. Subhanallah. Fa'ilam yastati' fabilisani, bagi kita orang tak ada kuasa dengan mulut. Saya ni cakap macam ni, tuan-puan sekalian. Kadang tulis, kalau saya tak sebut benda ni sampai pada saya kata, ya Allah, saya rasa berdosa. Kalau saya tak tulis benda macam ni, saya rasa berdosa. Sebab apa? Saya rasa esok kalau Allah tanya, Asma, kenapa kamu tidak cegah kemungkaran apabila sampai satu berita kepada kamu? Kenapa kamu sekian-sekian? Ada orang minta gini. Saya tak mampu. Sedangkan Allah paling tahu bahawasanya saya ada peluang. Saya sebenarnya mampu. Saya boleh cakap. Tapi saya tak nak cakap sebab apa? Saya tak nak nantikan ada orang sakitkan saya. Ada orang benci. Ada orang sekat. Saya bukan tak disekat, tuan-puan sekalian. Saya bukan tak diberi amaran. Saya diberi amaran. Saya bukan tak disekat. Saya dikecam, saya diancam, saya diberi amaran. Apabila saya suka menyentuh-nyentuh perkara seperti ini, ancaman datang, amaran datang daripada pihak-pihak yang boleh memberi ancaman dan boleh memberi amaran, yang boleh membahayakan saya. Subhanallah, tuan-puan sekalian, bukanlah bahaya sangat, tuan-puan jangan risau. InsyaAllah sentiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah saya boleh beralasan dengan Allah yang Maha mengetahui sedangkan saya mampu? Fa'ilam yastati', kalau kamu betul-betul tidak mampu dan tak mampu juga untuk berkata dan juga untuk menulis tu kata-kata juga. Fabiqalbih, maka dengan hati kamu doa, tuan-puan sekalian. Maksud hati doa. Kamu gunakan kuasa doa. Ya Allah, beri hidayah. Ya Allah, naikkanlah di kalangan pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin yang saleh, ya Allah. Ya Allah, sekian-sekian, ya Allah, berikanlah rasa bersalah kepada sekian-sekian. Tuan-puan dimati Allah sekalian, dia bukan rakyat saja yang ramai tak solat. Bahkan di kalangan pemimpin juga ada yang tak solat. Mungkin ada orang kata, Ustazah, buktikan mana tak solat. Pandai cakap orang tak solat. Tuan-puan sekalian, begitu rakyat, begitulah pemimpin. Begitu pemimpin, begitulah rakyat. Subhanallah. Bukan hanya rakyat saja yang dalam situasi terdedah kepada salah laku, maksiat dan sebagainya. Jadi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang tersembunyi, kita dilarang untuk mencari aib. Mana yang tersembunyi, dilarang untuk kita cari aib, untuk kita sekian-sekian, dilarang, tuan-puan sekalian. Subhanallah, tak boleh tajassus, tak bolehlah nak selidik, nak cari siapa, nak dedahkan, bukan. Tetapi kita boleh memberi nasihat dan juga peringatan secara umum. Subhana'udzubillahi min zalik, tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahan para pemimpin kita insya-Allah. Jangan pukul rata duk fikir gosip pula. Siapa? Mungkin dia ni, mungkin ni. Itu bukan tuntukan dan kerja kita. Jangan buat kerja macam tu. Yang kita boleh buat adalah doa dan doa. Insya-Allah, mudah-mudahan. Ya, bukan kepada para pemimpin saja, tuan-puan sekalian, rakyat biasa dan juga orang-orang yang diuji oleh Allah kekayaan. Adalah sahabat dekat kami, orang kaya raya juga, jutawan dan sebagainya. Bila buat urusan dengan orang-orang sama-sama orang kaya, jutawan, bilioner ni, urusan mereka biasanya di mana? Di padang golf kan? Di golf. Orang Islam ni, kebanyakan orang Islam. Tapi bila di padang golf, semayang memang tak solat lah. Dan biasa dengan perempuan. Macam tu. Bukan semua tuan-puan sekalian, tapi orang Islam kita. Solat tu tak adalah daripada pagi sampai petang kan, sampai habis Zuhur. Maksudnya solat tu tak ada hal pun tinggal, tak ada. Tapi bincang projek juta-juta, sekian-sekian, zakat tak bayar, solat tak, biasa dengan perempuan, minta maaf ya, main perempuan dan sebagainya. Bersambung kadang-kadang tu
Na'udzubillah min zalik. Kehidupan yang kita tengok dalam movie, yang kita tak pernah terfikir, yang kita kata, saya kata biar betul, kata, ya tu Ustazah, ini kawan-kawan saya, ini sekitar saya, tapi alhamdulillah saya jaga. Maksudnya, saya tetap, sebab ada surau yang disediakan gini, tak tahulah, memang dah jadi budaya dan mereka tetap dengan kemewahan, dengan kekayaan, mereka pun sehat. Jadi itulah istidraj dan mereka tetap lagi dalam keadaan situasi begitu dan kekayaan masih lagi dimiliki oleh sebahagian besar daripada mereka. Jadi bila kita jumpa ada orang kaya yang saleh, orang kaya yang beriman, subhanallah, kita kena doakan janganlah kita iri hati dan cemburu. Kan bila kita tengok, okey, ada di kalangan umat Islam kita yang menguruskan harta, yang mana mereka inilah yang menggerakkan institusi agama dan sebagainya. Tuan-puan dan puan-puan sekalian, kita fikir satu. Tahfiz, pusat tahfiz negara kita ni, tahfiz, institusi tahfiz, banyak tutup. Terlalu banyak tutup. Daripada berpuluh ribu, tak siap saya, banyak tutup-tutup tak mampu. Minta dengan pihak berwajib, pihak-pihak sekian, tak dapat dana, tak dapat bantuan. Dan waktu yang sama, sekolah bukan agama Islam dapat bantuan berjuta-juta. Saya bila tengok, mungkin nak kata Ustazah tak faham, Ustazah tak boleh pukul rata. Ya, saya tak faham. Tapi saya memang nak penjelasan. Kenapa institusi tahfiz yang melahirkan anak-anak kita, kalau kita kata, alah, tahfiz ni bukannya boleh, sukan-sukannya anak kita hafaz Quran. Walaupun mungkin dia tak jadi ni. Subhanallah, di waktu yang sama, kita tengok keluar berita. Kan? Bagaimana sekolah yang bukan agama Islam, maksud memang khas untuk jenis, maksudnya untuk kelompok tu, dapat bantuan juta-juta ke puluh juta kot. Kan bantuan yang banyak untuk mereka ni sustain. Tetapi institusi macam tahfiz, wallahualam, sebab saya baca orang pejuang-pejuang tahfiz ini, suami saya pun dah risau, dah bangun. Ni apa ni Ustaz? 64.7% mak tahfiz diarah tutup operasi. Ini Ogos. Ini bukan saya tipu, ya, keluar dalam berita harian. 64.7% mahat tahfiz tutup operasi. Berapa mahat tahfiz Malaysia perlu bentuk operasi atas arahan kerajaan. 1.7% mahat tahfiz memperhatikan semua kaitan mampu bayar gaji, tidak menerima. Okey. Presiden Pemata Al-Quran Monolito Muhammad Dahlan. Ni saya baca berita harian online saja, ya. Berita harian online. Okey. Maksudnya ini bukan saya korek-korek. Anda boleh baca berita harian online. Presiden Permata Al-Quran Monolito Muhammad Dahlan berkata, ia berdasarkan kajian pihaknya terhadap 512 mahat tahfiz di negara ini. Selain itu katanya kajian mendapati 11.7% mahat tahfiz perlu memberhentikan semua kaki tangan, mampu bayar separuh gaji 50%, boleh bertahan. Okey. Yang mampu bayar 50%, yang boleh bertahan tidak lebih 3 bulan 34%. 11.7 memang perlu berhenti sebab tak mampu langsung. Tidak menerima bantuan Jabatan Kemajuan JAKIM 38.1%, menerima yuran separuh atau kurang kerana ibu bapa tidak berkembang 8%. Okey. Katanya secara keseluruhan ketika ini terdapat 1,198 mak tahfiz persendirian yang berdaftar di bawah JAIN, Jabatan Agama Islam, dan JAKIM dengan 84,643 murid dan 10,307 guru. Setakat ini kerajaan sama ada kerajaan pusat, kerajaan negeri, JAIN dan Majlis Agama Islam sudah membantu dengan memberikan bantuan secara one-off kepada mak tahfiz negara. Bagaimanapun, sejak Mac 2020, apabila berlaku pandemik COVID-19, operasi mak tahfiz swasta berkenaan terjejas teruk. Terdahulu dilaporkan di media, pernah beri bantuan one-off sekali. Tapi sejak daripada Mac 2020, 60 mak tahfiz di Perak diambang ketika menjelang September 2021. Turut dilaporkan adalah pusat tahfiz tiada wang untuk bayar gaji 8,000 guru. Ini campur-campur semua tahfiz. Monolito berkata, mak tahfiz adalah salah satu benteng utama umat Islam untuk memahami Al-Quran serta melahirkan pemimpin berjiwa Qurani. Oleh kerana itu, perlu diselamatkan bagi mengelak lagi pembatian kaki tangan tiada. Justru Pemata Al-Quran memohon kerajaan membantu menyalurkan bantuan per kapita ataupun bantuan khas kepada kaki tangan termasuk guru, kerani, warden, tukang masak dan pekerja. Okey. Beliau turut meminta Perdana Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hak Ehwal Agama, JAKIM, JAIN dan MAIN supaya membantu mahat tahfiz di seluruh Malaysia dari terus terancam dan menutup operasinya. Maksudnya mereka pernah dapat bantuan one-off, tetapi di waktu yang sama sebenarnya tidak cukup untuk sustainable, bayar gaji, kan, keperluan, api air dan sebagainya. Kami melalui NGO Sahabat Amal-Care juga ada membantu beberapa buah tahfiz. Ada untuk bayar sewa, ada juga untuk sumbangan bayar guru dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, memang betul banyak mahat tahfiz yang telah ditutup terus. Memang ada mahat tahfiz di bawah kerajaan, tetapi tak banyak. Membuatkan ibu bapa, anak dah tak boleh masuk situ, terpaksa cari yang swasta. Dan bukan semua swasta yang sustain, yang kuat, yang mampu. Dan walaupun pelajar 20 orang, 30 orang, kami ada pergi mahat tahfiz satu di Perak,
Kan bila tengok, ya Allah, anak-anak dah hafal 30 juzuk, hafal kitab-kitab tu, akhlak yang baik. Pelajar tak ramai, lebih kurang dalam 20 orang. Tetapi dididik dengan sangat baik dan sebagainya. Lepas tu dikata ustazah, kami juga diancam dan kemungkinan kami tak boleh bertahan. Anak-anak ni dah habis semuanya, mungkin mereka terpaksa cari. Kami dah tak mampu dah nak menampung bayar guru dan sewa tempat ni dan sebagainya. Kita pun cakap, ustaz, ustazah teruskan. Kami akan usaha backup, membantu dan menyokong perjuangan. Kata dah habis dah pergi minta tolong sana, minta tolong sini. Akhirnya dikata ustazah, kami diminta apa? Cari derma. Cari sumbangan sendiri. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, mudah-mudahan ya, usaha yang walaupun ada kata ustazah tak guna, ustazah cakap dalam live je apa semua, kadang-kadang itu sampai kepada pihak-pihak tertentu. Ada je yang akan menyampaikan. Nanti adalah tu yang cut lah apalah, tapi saya tahu benda ni akan memberi risiko juga pada saya. Ada pihak-pihak yang tidak suka. Doakanlah, ini perjuangan kita bersama. Mungkin saya yang tak faham. Jadi kalau saya yang salah faham, saya tak faham kenapa tahfiz ini sampai ditutup, tak ada dapat bantuan dan sebagainya. Mungkin pihak kerajaan ambil peluang kan, bila satu isu begini, walaupun saya jadi mangsa nanti akan dimarah kan, cakap benda yang tak tahu, benda yang sendiri tak tahu tapi pandai-pandai nak bercakap. Maka ambil peluang untuk beri penjelasan kepada kami rakyat, kepada umat Islam, sebenarnya apa yang berlaku kan. Subhanallah, kenapa? Dan saya mengharapkan mungkin bagi setengah pihak bila dah dengar ada suara daripada rakyat, mereka akan buat tindakan yang sewajarnya, insya-Allah. Pun begitu kita faham sentiasa agama Islam kita terpelihara, pemimpin-pemimpin kita yang amanah, yang bertanggungjawab sentiasa melakukan tugas dengan sebaik mungkin, insya-Allah. Mohon maaf daripada saya, terima kasih kepada semua.